Assalamualaikum dan salam. Last lagi kita lihat gambar rajah ini. Okey, kamu lihat di sini kami air ya. Jadi itu air sungai dan air laut ini dia menyejat menjadi wap air dan naik ke atas disebabkan oleh matahari yang memancarkan haba dan memanaskan air sungai dan air laut ini menjadi wap air. Jadi wap air ini dia naik ke atas kemudian menyejuk. Menyejuk menjadi titisan air. Dan membentuk awan. Titisan air yang tersejuk ni dia membentuk awan. Kemudian awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Awan menjadi berat, turun sebagai hujan dan akhirnya air hujan tu mengalir semula ke sungai dan laut. Dan proses ini sentiasalah berulang lagi. Air daripada sungai dan laut ni menyejat kembali menjadi wap air dan berterusan. Ini kita dapat lihat urutan kita air semula jadi, iaitu bermula daripada air daripada sungai dan laut, kemudian menyejat dan dia menjadi wap air. Kemudian wap air ini menjadi titisan air dan kemudian menjadi awan dan awan akhirnya turun sebagai hujan. Jadi ini ialah urutan kita air semula jadi. Air menjadi wap air, menjadi awan, menjadi hujan. Peranan manusia untuk mengekalkan sumber air yang bersih dan aliran air. Jadi kita tahu air ini sangat penting untuk kita. Selain daripada kita menggunakan air untuk minum, memasak, mencuci pakaian, air juga kita gunakan untuk tanaman, untuk manusia bercucuk tanam, tumbuhan iaitu memerlukan air dan juga haiwan memerlukan air. Jadi ia menjadi tanggungjawab kita sebagai manusia untuk mengekalkan sumber air yang bersih dan aliran air supaya kita dapat hidup dengan selesa. Kalau tidak ada air, apa berlaku? Hidup kita menjadi susah. Kita kena angkut air, beli air. Jadi apakah peranan kita untuk mengekalkan sumber air yang bersih? Pertama, apa perlu dibuat? Kita tidak boleh membuang sampah ke dalam sungai, kerana sungai ialah merupakan salah satu sumber
air semula jadi. Kemudian menjaga kebersihan sungai dan laut supaya tidak tercemar. Kalau kita pergi berkelah di tepi pantai ataupun di sungai, jadi kita jangan mencemarkan sungai itu dengan membuang sampah ataupun membuat perkara yang boleh mencemarkan sungai dan laut. Seterusnya, membina kilang jauh daripada sumber air bersih. Kerana apa? Kerana kita tengok di akhbar, di berita sekarang ni pelbagai masalah daripada kilang yang mengeluarkan sisa-sisa ke dalam sungai. Jadi kilang-kilang ini tak perlu dibina di kawasan yang ada sumber air yang bersih. Menjalankan pembalakan dan penerokaan hutan secara berhemah. Kalau kita tahu, kayu juga merupakan sumber untuk manusia, untuk kegunaan kita sebagai untuk membuat perabot ataupun membina kediaman. Kayu membuat pintu rumah dan sebagainya. Jadi proses pembalakan ini kena kurangkan juga dan perlu dikawal supaya kawasan di dalam hutan tu, seperti mana yang kita tahu, ialah terdapatnya sungai. Sungai ialah sumber air semula jadi. Jadi kita tak nak sungai itu terganggu apabila pembalakan ini tak berlakunya tanah runtuh, berlakunya halangan aliran air sungai, dan air sungai juga boleh menjadi kotor dengan pelbagai tanah-tanah yang tercemar ke dalam sungai. Kemudian menghijaukan bumi dengan menanam pokok di kawasan yang telah diteroka. Kawasan yang telah diteroka ni kita kena tanam semula pokok ataupun kawasan-kawasan yang lain supaya pokok ini dapat mencengkam tanah, mencengkam tanah dan mengelakkan berlakunya tanah runtuh, ataupun apabila hujan, pokok ini dia membantu untuk menyerap air juga supaya tidak berlakunya banjir. Jadi latihan buku aktiviti muka surat 68 hingga 69. Yang pertama, kita air semula jadi. Lakarkan anak panah urutan kita air semula jadi di bawah. Jadi pertama, lakarkan anak panah lah. Jadi ada 3 kat sini, 1, 2, 3, dan seterusnya lengkapkan penyataan ini dengan jawapan yang betul. Muka surat 69, urutan kita air semula jadi. Isi tempat kosong dengan jawapan. Jawapan dah ada kat sini, dan lakarkan gambar lah. Contoh air, lukis air, awan dah ada. Wap air, lukis wap air, dan hujan. Jadi itu saja pada hari ini. Terima kasih. Sila komen nama sekolah di bawah. Jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi. Bye.